Hai semua, hari ini cikgu akan mendedahkan tajuk Multimedia dan Sastra yang merupakan sukatan pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif STPM semester 3. Apa itu multimedia dan sastra? Multimedia dan sastra merujuk kepada pengaplikasian teknologi komputer dalam disiplin sastra sebagai medium untuk menyebarluaskan karya sastra. Penggunaan multimedia masih mengekalkan ciri-ciri estetika, pemikiran, dan ilmu yang terkandung dalam bahan sastra. Tahukah anda bahawa multimedia memainkan peranan yang penting dalam sastra? Antara peranan multimedia dalam sastra adalah sebagai medium untuk memahami makna tersurat dan tersirat. Yang kedua, sebagai medium untuk memberi nilai tambah kepada karya sastra. Yang ketiga, untuk memperjelas konsep yang abstrak. Yang keempat, sebagai medium untuk mempelbagaikan penggunaan panca indera. Dan yang kelima, sebagai medium untuk menarik minat audiens. Bagaimana bahan sastra dimultimediakan? Bahan sastra boleh dimultimediakan melalui penerapan 4 elemen multimedia iaitu teks, grafik, audio, dan animasi. Teks merujuk kepada bahan bertulis atau tulisan, simbol, huruf, abjad, atau statistik yang dapat menyampaikan maklumat. Ciri-ciri teks adalah teks tidak terlalu banyak, menggunakan font yang sesuai, saiz font yang sesuai, menggunakan font yang universal dan konsisten agar mesra pengguna. Contohnya, teks Badang menghadap Sri Ragna Wikrama boleh ditulis dengan menggunakan font Arial saiz 20. Grafik pula ialah sebarang paparan visual seperti lukisan, gambar, atau ilustrasi yang digunakan untuk memperjelas maklumat yang diberikan. Ciri-ciri grafik. Grafik boleh digunakan secara bersendirian atau untuk menyokong teks. Grafik haruslah sesuai dan mempunyai tujuan. Grafik haruslah menggunakan warna yang sesuai. Bahan grafik yang digunakan haruslah berkonsepkan bahan sastra yang dimultimediakan dan grafik tidak boleh menyentuh sensitiviti kaum atau mana-mana agama. Contoh grafik untuk menggambarkan kecantikan Puteri Gunung Ledang, grafik ini boleh menggunakan warna yang samar untuk menunjukkan zaman silam. Seterusnya ialah audio. Audio ialah bunyi-bunyian atau muzik yang dapat menimbulkan rangsangan dan kesan. Ciri-ciri audio. Audio haruslah sesuai dan memberi kesan penghayatan, mudah diselenggarakan, tempoh masa yang dipaparkan dan kemampuan aplikasi, mesra pengguna dan tidak menyentuh sensitiviti. Contohnya, untuk episod Badang bertindih peha dengan benderang, bolehlah menggunakan unsur bunyi audio music suspend yang boleh memberikan kesan penghayatan kepada audiens. Animasi pula merujuk kepada pergerakan pada teks atau grafik untuk menimbulkan kesan penghayatan. Ciri-ciri animasi. Animasi haruslah sesuai dan memberi kesan penghayatan, mudah diselenggarakan, memaparkan tempoh masa dan kemampuan aplikasi, tidak menyentuh sensitiviti dan tidak menimbulkan kekeliruan. Contohnya, animasi pada watak grafik Badang boleh dianimasikan secara fly-in untuk menunjukkan peranan Badang sebagai watak utama. Walau bagaimanapun, dalam mengaplikasikan multimedia, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diambil kira, yang melibatkan estetika, elemen, tujuan, teks, grafik,
audio, dan animasi. Dalam bahagian estetika, setiap bahan yang dimultimediakan haruslah mengekalkan unsur estetika ataupun keaslian karya, manakala dalam bahagian elemen, kita perlu menentukan elemen-elemen multimedia yang perlu digunakan seperti teks, grafik, audio, dan animasi. Setelah itu, kita haruslah menentukan tujuan penggunaan elemen multimedia, iaitu apa tujuan penggunaan teks, grafik, audio, dan animasi. Seharusnya dalam penggunaan teks, teks yang digunakan tidak terlalu banyak, menggunakan font dan saiz serta warna yang sesuai, manakala untuk bahagian grafik, grafik boleh berdiri sendirian ataupun menyokong teks. Yang penting dia haruslah sesuai dengan unsur cerita dan tidak menyentuh unsur sensitivity count. Dalam bahagian audio, audio yang digunakan haruslah berjaya meningkatkan kesan penghayatan, meningkatkan pemahaman, dan seterusnya meningkatkan minat audiens terhadap bahan yang dipersembahkan. Manakala dari sudut animasi pula, animasi yang digunakan haruslah berbagai dan mampu menimbulkan kesan penghayatan serta menarik perhatian audiens. Secara umumnya, prinsip-prinsip asas multimedia itu terdiri daripada 4 elemen, yaitu teks, grafik, audio, dan animasi. Jom kita lihat apakah definisi, fungsi, dan ciri untuk setiap elemen multimedia ini. Yang pertama kita lihat teks. Teks ialah bahan bertulis atau simbol atau huruf, abjad, nombor, atau tulisan yang berfungsi untuk menyebarkan maklumat. 5 ciri asas multimedia ialah sesuai dengan halayak, saiz dan font yang sesuai dengan halayak, universal dan mudah dibaca, mengenal pasti tujuan penggunaan, dan tidak terlalu banyak. Berikut ialah pertimbangan dalam mengaplikasikan teks. Pertama, tujuan penggunaan teks haruslah jelas, iaitu untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, penggunaan font dan saiz juga haruslah sesuai agar audiens akan kekal dengan bahan. Yang ketiga, kenal pasti audiens. Ini penting untuk menentukan saiz font yang digunakan adalah sesuai dengan audiens. Yang keempat, teks dapat menyampaikan maklumat. Dan yang kelima, teks dapat memberi kesan kepada persembahan, khususnya kesan emosi seperti sedih, gembira, dan lain-lain. Yang kedua ialah grafik. Grafik ialah sebarang paparan visual seperti gambar, foto, dan ilustrasi yang berfungsi untuk memperjelas maklumat yang disampaikan. Ciri-ciri grafik ialah sesuai dan mempunyai tujuan, warna yang sesuai, berkonsepkan bahan sastra yang dimultimediakan, menarik perhatian audiens, dan boleh digunakan sama ada secara bersendirian atau menyokong kepada teks. Antara pertimbangan dalam mengaplikasikan grafik ialah, pertama, grafik boleh digunakan secara bersendirian ataupun menyokong fakta. Ini akan sangat berkesan dalam menyampai dan memperjelaskan maklumat yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, grafik haruslah sesuai dan mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan pemahaman audiens. Yang ketiga, warna yang digunakan untuk grafik haruslah sesuai untuk dapat menarik minat audiens. Yang keempat, grafik haruslah berkonsepkan bahan sastra yang dimultimediakan agar terus mampu menarik dan mengekalkan perhatian audiens. Dan yang kelima, grafik yang digunakan haruslah berupaya menarik perhatian audiens untuk kekal menghayati karya. Yang ketiga, audiovisual. Audiovisual ialah bunyi-bunyian atau musik yang berfungsi untuk menimbulkan kesan penghayatan. Ciri-ciri audiovisual sesuai dan memberi kesan penghayatan, mudah diselenggarakan, tempoh masa yang dipaparkan, tidak menyentuh sensitivity, dan mesra pengguna. Antara pertimbangan dalam mengaplikasikan audio ialah audio yang digunakan haruslah sesuai dan memberi kesan penghayatan agar dapat memberikan kesan emosi yang mendalam kepada audiens.
Audio juga haruslah mudah diselenggarakan agar menunjukkan bahawa audio ini mempunyai fungsi yang jelas. Yang ketiga, audio haruslah memaparkan tempoh masa, iaitu tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Yang keempat, audio tidak boleh menyentuh sensitiviti kaum untuk mengelakkan salah faham atau salah tafsir dalam kalangan audiens. Dan yang kelima, audio haruslah mesra pengguna agar tidak menjejaskan persembahan sehingga boleh mengelirukan audiens. Akhir sekali ialah animasi. Animasi merupakan pergerakan yang boleh dilihat sama ada pada teks atau grafik. Animasi berfungsi untuk menimbulkan kesan penghayatan pada audiens. Antara ciri animasi, yang pertama, sesuai dan memberi penghayatan. Kedua, mudah diselenggarakan. Ketiga, tidak menimbulkan kekeliruan. Keempat, tidak menyentuh sensitiviti. Dan yang kelima, mesra pengguna. Tahukah Anda bahawa bahan yang dimultimediakan mempunyai banyak kelebihan? Antara kelebihannya adalah memberi motivasi kepada pengguna agar lebih menghayati bahan karya sastra yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, menambahkan kefahaman kepada pengguna kerana penggunaan elemen multimedia seperti teks, audio, grafik, dan animasi akan lebih memudahkan pemahaman audiens terhadap bahan. Yang ketiga, dapat menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan melalui penerapan elemen-elemen multimedia. Yang keempat, merangsang kreativiti kerana melalui penggunaan elemen-elemen multimedia, pengguna bukan hanya menggunakan deria pandang tetapi juga deria dengar untuk terus mendorong audiens untuk terus berkarya. Dan yang kelima, menimbulkan minat kepada pembaca. Sesungguhnya penggunaan multimedia dalam bahan menimbulkan penghayatan yang lebih meluas kerana dapat melibatkan pembacaan, penglihatan, dan pendengaran berbanding dengan pembacaan pada bahan-bahan teks yang hanya melibatkan deria pandang semata-mata. Demikianlah tadi serba sedikit bahan untuk tajuk multimedia dan sastra yang dapat cikgu kongsikan untuk anak-anak didik KMK STPM semester 3. Semoga bahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Sebelum berpisah, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Merah warnanya, buah delima, enak rasanya, bukan sedikit. Setitik ilmu dikongsi bersama, moga berguna biarpun sedikit. Sekian saja, terima kasih. Jangan lupa kalau suka, like and subscribe channel Cikgu Kani. Sekian, bye-bye.